Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita bagi bab 5 Sains tingkatan 5 KSSM. Bab 5 masih di dalam tajuk sebatian karbon, tetapi hari ini cikgu hanya fokus pada 5.4 iaitu lemak. Lemak untuk tajuk ini dia pendek saja. Yang spesialnya hari ini cikgu menggunakan aplikasi MyViewBoard. Okey. Jadi tajuk kita hari ini adalah lemak. Okey, lemak. Okey, standard pembelajaran kita hari ini iaitu ada 3. Yang pertama adalah untuk menyatakan kandungan lemak serta sumbernya. Jadi daripada standard pembelajaran ini nanti kita perlu nyatakan apakah kandungan lemak serta sumbernya. Jadi apakah sumber bagi kandungan lemak tersebut? Ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Kemudian standard pembelajaran yang kedua ialah membanding beza antara lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okey, jadi di sini ada 2 jenis lemak. Kemudian untuk yang ketiga pula menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Bagaimana lemak boleh mempengaruhi kesihatan seseorang. Okey, seterusnya cikgu akan pindah ke slide seterusnya. Okey, ini adalah lemak. Di sana kita pun ada paparan gambar burger dan french fries. Jadi itu adalah melambangkan lemak dalam makanan segera. Okey, lemak ialah sejenis sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi ada 3 unsur bagi sebatian karbon seperti lemak, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Apakah kepentingan lemak sebagai satu kelas makanan bagi manusia? Okey, gambar foto 5.5 nanti akan menunjukkan pelbagai sumber lemak dalam gizi manusia. Okey, ini adalah sumber lemak. Sini cikgu senaraikan 5 sumber lemak yang ada. Banyak lagi sebenarnya sumber lemak yang kita boleh peroleh selain daripada 5 ini. Ini adalah contoh yang cikgu berikan. Yang pertama adalah minyak kelapa. Minyak kelapa sebab dia daripada minyak. Kemudian kita ada susu. Susu, daging, kacang. Kacang ni biasanya daripada kacang tanah. Daging ni biasanya daripada daging lembu, daging rusa, daging ayam. Semua yang berdaging lah. Kemudian kita ada mentega juga. Jadi semua ini adalah sumber lemak yang sangat tinggi. Okey, lemak wujud dalam 2 keadaan. Okey, 2 keadaan saja, iaitu keadaan jirim seperti pepejal dan cecair. Lemak tidak wujud dalam bentuk gas. Lemak yang berkeadaan pepejal pada suhu bilik lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. Di sini sumber lemak haiwan. Ini daripada pepejal.
Contohnya kita ada di sini ayam, kita ada lembu, kita ada kambing dan juga ikan. Manakala lemak yang berkeadaan cecair dikenali sebagai minyak. Jadi apa-apa saja jenis minyak itu adalah lemak dalam keadaan cecair. Minyak lazimnya berasal daripada sumber tumbuhan. Contoh dia apa? Ini kita akan belajar pada next tajuk di mana kita akan belajar tentang minyak sawit. Jadi contohnya adalah minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak kacang soya. Okay. Kita boleh zoom . Okey, seterusnya. Seperti hidrokarbon, lemak juga dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu lemak tepu. Cikgu warna kuning. Okey, lemak tepu. Lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okey, persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu pula akan ditunjukkan seperti rajah 5.17 di sebelah nanti ya. Ini adalah rajah 5.17 iaitu yang menyatakan ataupun menerangkan tentang persamaan dan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Sekejap cikgu nak tukar. Okey, kita lihat dari segi persamaan terlebih dahulu. Okey, dari segi persamaan. Jadi kita ada lemak tepu dan juga lemak tak tepu di sini. Jadi apa persamaan kedua-dua ni? Yang pertama, sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kedua-duanya merupakan sebatian organik yang mempunyai unsur ketiga-tiga unsur ni tadi. Ia juga tidak larut di dalam air. Sifatnya seperti minyak, ia tidak larut di dalam air. Ini penting . Ini adalah maklumat yang sangat penting, tidak larut di dalam air. Sumber penting bagi asid lemak di dalam badan. Ini juga adalah poin yang sangat penting. Kemudian kita lihat dari segi perbezaan pula. Ini adalah perbezaan. Perbezaannya adalah dari segi lemak tepu dan juga lemak haiwan. Kalau kita lihat di sini, pada lemak tepu ini, ia kebanyakannya bersumberkan haiwan. Manakala kalau lemak tak tepu ini, sumbernya datangnya daripada tumbuhan. Sumber. Kemudian kita lihat pula dalam keadaan pada suhu bilik. Biasanya, lemak tak tepu ini hadir dalam keadaan jirim seperti cecair. Manakala, untuk lemak tepu, ia hadir dalam bentuk pepejal. Contohnya seperti daging tadi kan, daging rusa, daging lembu, ia semua dalam bentuk pepejal. Kalau lemak tak tepu seperti minyak kelapa sawit, minyak kacang soya, semuanya dalam bentuk cecair. Okey, takat lebur pula.
Takat lebur bagi lemak tak tepung adalah lebih rendah berbanding dengan takat lebur bagi lemak tepu. Sebab lemak tepu yang memerlukan pemanasan yang lama untuk kalau contohnya kita nak masak daging kan, kita perlu masak lebih lama lah berbanding dengan kita masak sayur. Jadi takat lebur dia lebih tinggi. Okey, bilangan atom hidrogen dalam molekul. Kalau lemak tak tepung ia belum maksimum. Manakala bagi lemak tepung ia sudah pun maksimum sini ya. Okey, kemudian penambahan atom hidrogen ke dalam molekul. Jadi ia boleh ditambah atom hidrogen untuk lemak tak tepung. Manakala untuk lemak tepung tidak boleh ditambah dengan atom hidrogen. Okey, yang ini kita akan cuba kemudian nanti ya. Okey, kesan. Kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Okey, lemak merupakan suatu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan manusia. Walaupun lemak ni mengandungi orang kata benda yang lebih banyak memberi keburukan, tetapi sebenarnya lemak juga penting dalam gizi seimbang pemakanan kita ya. Jadi pastikan lemak mesti juga ada di dalam pemakanan kita, tetapi hanya dalam kuantiti yang sedikit saja. Pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terutamanya lemak tepu. Ini lemak tepu pula. Ini adalah cerita lemak tepu. Lemak tepu tadi, ini lemak tepu akan meningkatkan aras kolesterol. Tahu tak kolesterol itu apa? Kolesterol itu adalah sangat berbahaya kepada tubuh badan manusia. Kolesterol terdapat di dalam darah manusia. Jadi ia akan menjejaskan kesihatan badan manusia. Apabila ada timbunan ataupun lambakan kolesterol di dalam darah, ia akan menyempitkan ruang laluan untuk darah mengalir. Sama seperti dengan lemak. Jadi ini sangat berbahaya kepada kesihatan manusia. Okey, cuba lihat ni gambar daging. Kemudian kita ada burger lagi kat sana. Itu semua adalah makanan-makanan yang berlemak. Lemak tepu daripada sumber haiwan seperti keju, telur, mentega dan daging. Itu lemak tepu tadi ya. Mempunyai kandungan kolesterol yang sangat tinggi. Kolesterol yang sangat tinggi sini. Kepentingan kolesterol di dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel badan. Itu adalah kepentingan kolesterol. Ada pentingnya juga kolesterol di dalam badan kita ya. Ia untuk membentuk membran sel badan, sintesis jus hempedu dan hormon seks serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Jadi itu pentingnya kolesterol. Bukannya kolesterol ni sesuatu benda yang memudaratkan saja, tetapi ia ada juga kepentingannya. Kita cuma memerlukannya dalam kuantiti yang sedikit sahaja ya. Okey, namun begitu kolesterol yang berlebihan, ini kita terangkan di mana ini adalah kes kolesterol yang berlebihan. Tebal betul cikgu punya ni. Cikgu nak kurangkan sikit. Okey. Yang berlebihan saya gunakan yang nipis sikit. Okey, yang berlebihan dalam darah dapat menjejaskan kesihatan manusia seperti yang berikut. Yang pertama sekali adalah batu karang. Tengok batu karang hempedu
Dan juga jaundice kolesterol. Jaundice kolesterol ni adalah penyakit kuning ya. Ini kita tahu kan, jaundice ni biasanya menyerang kanak-kanak yang baru lahir ya. Kadang-kadang orang dua pun dijangkiti oleh jaundice. Jadi kita panggil ni jaundice kolesterol lah. Berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur hempedu. Jadi salur hempedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice ni tadi. Itu bahayanya kalau kolesterol berlebihan di dalam darah. Kemudian seterusnya, kedua ialah mendapan kolesterol. Ini kita panggil mendapan kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri ni. Dari sini kita ada tunjuk gambar arteri ya. Ni gambar arteri. Ni gambar keratan entas bagi arteri ya. Ni adalah arteri. Okey, tulisan cikgu ni pun ini adalah arteri ya. Ini A. Ini adalah contoh arteri. Dan aterosklerosis kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Ini yang kita takut dan kita risaukan. Lumen arteri yang semakin sempit ini akan mengganggu atau menyekat aliran darah. Ini ya, kita tengok keyword ni. Menyekat aliran darah dalam keadaan yang dikenali sebagai aterosklerosis. Ini yang kita panggil aterosklerosis. Jadi kelihatan antara arteri yang sihat dan kesan aterosklerosis pada arteri. Jadi ini adalah aterosklerosis. Cikgu tunjuk. Ini yang sebelah ni adalah yang normal. Ini adalah yang normal. Ini pula adalah keadaan di mana aterosklerosis sudah pun terjadi ya. Apa beza kedua-dua ni? Sini normal, dalam keadaan normal, di dalam dia ni clear, tak ada apa-apa. Tidak ada mendapan berwarna kuning kan? Mendapan kolesterol. Kalau yang ada aterosklerosis, dalamnya ada mendapan kolesterol. Ini adalah mendapan kolesterol. Lumen dia semakin kecil. Lumen akan jadi semakin kecil. Dibesarkan pula. Okay. Nampak tak? Lumen dia akan jadi semakin kecil berbanding dengan yang normal. Okay, kita tolong cikgu besarkan paparan. Okay. Kemudian kita tengok lagi berkaitan dengan aterosklerosis ni. Aterosklerosis ni boleh menyebabkan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Stroke. Stroke ni bahaya. Stroke ni sangat bahaya. Apa maksud stroke? Arteri yang menuju ke otak. Ini yang paling bahaya sebab ia menuju ke otak, tersumbat ataupun pecah. Kalau tersumbat masih boleh diselamatkan kot. Tapi kalau dia pecah, itu akan boleh mengundang maut. Dan serangan jantung juga. Serangan jantung yang dapat membawa maut. Ini yang kita risaukan. So, ia boleh menyebabkan pesakit akan meninggal dunia pada serta-merta. Okay, langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol yang berlebihan dalam darah termasuklah mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan. Ini kita boleh buat hari-hari. Kalau kita nak kurangkan pengambilan lemak tepu dalam pemakanan, kita kurangkanlah pengambilan makanan seperti daging. Okay? Daging lembu. Kita lebihkan pengambilan makanan seperti ikan, sumber protein yang lebih sihat. Yang kedua, mengambil lemak tak tepu. Kita boleh ambil lemak tak tepu bagi menggantikan lemak yang lebih tepu. Yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah.
Okey, rasanya itu part kita punya pembelajaran hari ni lah. Jadi sekarang kita nak masuk kepada soalan lah. Jadi sini cikgu akan berikan soalan. Alright, kita nak pusing dulu buat putaran soalan kita. Kita tengok dulu soalan apa yang kita kena. Sepatutnya yang ni kita boleh buat bersama pelajar. Okey, kita akan mulakan spin untuk kita punya soalan dan jawab soalannya. Okey, dia soalan yang ni kena. Tadi lemak tidak larut di dalam apa? Tadi dalam pembelajaran kita cikgu dah ajarkan. Lemak tidak larut di dalam. Jawapannya adalah air. Okey. Jadi jawapannya adalah air tadi ya. Kemudian kita cuba spin lagi sekali. Kita tengok soalan mana lagi yang kena. Warna apa yang kena. Harap tak kena warna yang sama. Kena yang sama. Tak apa, kalau kena yang sama, kita spin lagi sekali. Alright. Okay. Sekarang kita dah jumpa warna kuning. Jadi soalannya adalah, lemak terdiri daripada berapa unsur? Berapa unsur lemak? Jadi lemak terdiri daripada, tadi cikgu dah terangkan ada berapa unsur? Terdiri daripada 3 unsur. Iaitu apakah 3 unsur tu? Hidrogen, oksigen dan karbon kan? Sebab dia adalah sebatian organik. Seperti sebatian karbon. Okey, kita putar lagi untuk soalan next soalan. Putar ya. Nampaknya kita kena soalan yang sama. Tak apa, kita putar lagi kuat. Kita putar lagi. Okey, kita dapat soalan yang ni. Minyak ialah keadaan lemak dalam apa? Minyak kan? Minyak keadaan lemak dalam apa? Kita ada 2 keadaan bagi lemak. Satu pepejal, satu adalah cecair. Jadi jawapannya adalah cecair. Okey. Ni kena selalu praktis soalan macam ni ya. Okey, tak apa, kita spin lagi. Kita tengok soalan mana yang kena. Okey. Kalau kena soalan yang sama tadi, tak apa, kita boleh spin je lagi ya. Sampai kita dapat soalan yang belum kita jawab. Ni pun sudah. Tak apa. Sekali lagi. Lemak terbahagi kepada lemak tepu dan terbalik cikgu baca ni. Lemak tepu dan juga dia ada terbagi kepada 2 tadi kan. Satu lemak tepu, satu lagi adalah lemak tak tepu. Okey. Pusing lagi. Last soalan. Harap-harap dapat soalan yang okey, ini warna merah. Berikan 3 contoh sumber lemak. Ni pada paparan yang pertama tadi cikgu dah terangkan kan. Sumber lemak cikgu bagi 5 tadi kan. Jadi kita di sini dia minta 3 sahaja contoh. Apa contoh dia? Daging, mentega, susu. Kalau mentega dengan margarin sama tak? Sama je. Okey, kemudian kita nak jawab soalan latihan pula. Ni ada soalan daripada PDF, cikgu ambil daripada modul lah. Okey, soalannya, lemak ialah sejenis sebatian organik yang mengandungi apa? Apa jawapannya? Unsur. Mengandungi apa? Kita guna pen merah. Kita ada apa tadi? Karbon kan? Karbon. Cikgu tak ambil tablet tadi, jadi saya slow sikit lah. Karbon. Oksigen, kita ada oksigen. Dan cikgu buat short form dia. Dan hidrogen lah.
hidrogen. Jep. Yaitu. Iaitu. Suara Azim. Hidrogen. Tak ada tulis pula. Okey, lemak wujud dalam dua keadaan iaitu keadaan apa tadi? Keadaan jirim ni. Okey, kita ada Jap. Pen cikgu ni ada masalah pula. Kita ada tak boleh. Kita ada pepejal. Kita ada pepejal. Tengok tulisan cikgu. Pepejal dan juga cecair kan? Cecair. Ni cikgu dah ajar dah tadi dalam pembelajaran tadi. Okey. Jadi jawapannya adalah pepejal dan cecair. Okey, lemak yang berkeadaan pepejal. Cikgu kecilkan lagi. Okey. Lemak yang berkeadaan pepejal pada suhu bilik lazimnya berasal daripada daging. Ya, daging. Kita ada daging, kita ada mentega. Semuanya daripada sumber yang pepejal kan. Manakala lemak yang berkeadaan cecair dikenali sebagai dan berasal daripada tumbuhan. Ini lemak yang berkeadaan pepejal pada suhu bilik lazimnya berasal daripada ini bukan daging Aduh, salah, silap. Jawapannya di sini ialah saya silap. Padam dulu. Haiwan. Okey. Haiwan. Okey, kita pakai inilah. Senang lagi. Daripada haiwan. Lupa pula boleh guna ni. Jadi manakala lemak yang berkeadaan cecair dikenali sebagai lemak tak tepu. Lemak tak tepu dan berasal daripada tumbuhan. Okey. Kan? Cikgu nak tukar warna dulu. Ejaan salah ni. Tumbuhan. Okey. Lengkapkan jadual di bawah bagi membezakan antara lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Bezakan. Lemak tepu tadi daripada sumber apa? Lemak tepu daripada sumber haiwan. Manakala lemak tak tepu tadi daripada sumber tumbuhan. Kemudian kita lemak tepu tadi apa lagi contoh dia? Takat lebur tinggi kan? Takat lebur tinggi. Kemudian untuk ni takat lebur rendah. Kemudian apa lagi beza dia? Ingat tak? Penambahan atom hidrogen adalah maksimum ni ya. Cikgu letak maksimum saja ni. Ini tinggi sikit. Tidak maksimum. Okey. Contoh dia seperti daging lembu.
Margarin. Kalau lemak tak tepung, minyak kelapa sawit. Jadi itu jawapan dia. Okay, nampaklah. Senang lagi kalau kita guna type macam ni. Okay, kolesterol yang terdapat dalam lemak penting untuk badan bagi pembentukan membran sel. Kemudian ada dua lagi jawapan tadi. Cikgu nak naikkan sikit. Walau bagaimanapun, kolesterol berlebihan dalam darah akan menyebabkan batu karang, empedu dan jaundice kolesterol tadi kan. Mendapat kolesterol pada bahagian dinding arteri dikenali sebagai atherosclerosis akan menyebabkan stroke, sakit jantung. Apa lagi tadi? Ingat tak? Ini jaundice kolesterol. Yang ni pula adalah sakit jantung. Apa lagi tadi? Ingat balik apa yang kita belajar. Okey, jadi rasanya setakat ni sajalah. Pembelajaran kita ni adalah paling last ni, PES. Tak ada lagi dah. Rasanya sampai sini sajalah yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu, dan semoga tajuk ni boleh sedikit meringankanlah sebab dia sangat mudah dan dia sangat ringkas. Okey, itu saja. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.